Selamat pagi. Hari ini kita akan bincang buku kerja muka surat 7 hingga 9. So kita tengok 1.2F. Sebelah atas tukar kepada indeks positif. So, semua indeks negatif ini kita akan tukar kepada positif. Yang tak ada 1 per, kita 1 perkan dia. Yang ada 1 per, kita terus tukarkan dia kepada bentuk indeks yang biasa. So, kita tengok 3 kuasa negatif 2. Nampak negatif, kita terus tulis 1 per. And then 3 kuasa 2. Nampak negatif 5, terus 1 per M per M kuasa 5. Ini sudah ada 1 per kan? Jadi negatif ini kita angkat ke atas sebagai kuasa untuk asas kita. Dan dia akan jadi positif. And then P kita bawa kepada kedudukan asas. Yang ini kita kena pecahkan dulu. Sebab yang negatif hanya X kuasa negatif 9. So kita tukar saja X kuasa negatif 9 kepada 1 per X kuasa 9. Kemudian kita gabungkan dia semula. Sama juga dengan ini. Kita kena pecahkan dulu. And then N kuasa negatif 10. Saya positifkan kepada 1 per N kuasa 10. And then kita gabungkan. Untuk dua yang last. Senang saja. Saya terbalikkan negatif 3/4. Terbalikkan 5Y. 3X per 5Y. And then terus kita boleh negatifkan nilai kuasa dia. So yang bahagian bawah pula dia terbalik. Semua indeks positif saya nak tukarkan kepada negatif. So tukarkan sahaja. Yang ada 1 per, biarkan jadi tak ada 1 per. Yang tak ada 1 per, kita 1 perkan dia. So yang ini 2 angkat ke atas negatif 2. 6 sebagai penyebut bawa ke atas jadi asas. So 6 kuasa negatif 2. Kuasa negatif 4. Ini tak ada 1 per kan? So 1 per 21 negatif 5. Ini tak ada 1 per kan? 1 per negatif 7 kuasa 8. Oh, sini saya salah. Ini tak ada negatif. Ada negatif 8. Ya, betul. Ini 1 per M kuasa negatif 10. Ini kita pecahkan 2. Sebenarnya indeks negatif dia hanya perlukan 1 saja. So 8 tak payah tukar kepada indeks negatif. So ini kita pecahkan, kita akan dapat jawapan seperti bawah. Yang ni tadi kita terbalikkan, negatifkan kuasa dia. Positifkan kuasa dia. Sekarang kita terbalikkan 2/5 kepada 5/2. And then kita boleh negatifkan kuasa dia. Kita tengok ini pula, hitungkan nilai setiap sebutan berikut. Keyword soalan ini hitung. Kalau soalan dia adalah tentukan nilai setiap sebutan berikut, kita tak payah tukar kepada bentuk ini pun. Kita boleh terus tekan kalkulator. Dan memandangkan ini ada hitung, kita kena tunjuklah at least satu langkah kerja. Kita boleh tukarkan daripada indeks positif, indeks pecahan kepada nilai punca. Bentuk nilai punca kuasa. So 243 kuasa 1/5 kita tukarkanlah punca kuasa 5 bagi nilai 243. And then di sini baru kita tekan kalkulator. Sama juga dengan ini, sama juga dengan ini. Yang ini kamu boleh ceklah jawapan sendiri. Untuk bahagian ini pula, untuk nombor 1, nilai punca kuasa 4 dia sudah bawa ke belakang. Sebagai 1/N. Kita boleh tukar kepada 81. 1/N ini adalah nilai punca kuasa. Jadi tukar kepada 4. Kemudian ini sudah 1/4. Jadi 3 kuasa berapa sebenarnya merujukkan kepada 81. Jadi 81 3 kuasa 4. Jadi jawapan di sini adalah 4. 4 kali 1/4.
Kalau kita biarkan dia jadi sesuatu yang bermakna, 4 kamu pecahkan dia kepada 4 bahagian. 1/4 kan? Jadi setiap bahagian kita dapat 1 lah. Okay, so 3 kuasa 1 sama dengan 3. Okay, sama juga dengan B. Okay, 5 saya sudah bawa ke depan. Okay, sebagai 1/5. Okay, so 5 yang belakang ini sebenarnya adalah nilai kuasa apabila 3125 ditukarkan kepada indeks. Okay, jadi ini yang last 5 kuasa 5. Okay, jadi 5 kita akan letak di belakang. So, dia terbalik sahaja dengan depan. Okay, biasa kita buat, kalau saya ikut depan, saya akan tulis 5. Okay, 1/5 saya akan bawa ke belakang kan. Jadi, saya akan dapat 1/5. And then 3125 saya akan tukar kepada 5 kuasa 5. Okay, ini yang biasa kita buat. Tetapi dalam soalan ini dia terbalikkan dua ini. Okay, so kita tahu 5 kali 1/5 sama dengan 1/5 kali 5. So, walaupun kita terbalikkan dia, okay, tetapi jawapan dia adalah tetap sama. Okay, jadi 1/5 kali 5, 5 saya pecahkan kepada 5 bahagian, jadi setiap bahagian kita dapat 1. So, dapatlah jawapan 5. Okay, ini pula nilai punca kuasa 8 saya bawa ke belakang, jadi 1/8. And then N kuasa 2. So, N kita ada 2 kuasa, 2 dan 1/8. So, 2 kali 1/8 kita dapat 1/4. Okay, kita tengok latihan diri 1.2J. Okay, so kita kena analisiskan soalan ini dulu. Ada berapa asas yang wujud dalam soalan ini? Kita ada 11. Okay, 121 sebenarnya adalah nombor di bawah asas 11. 11 kali 11. 9 dengan 27 di bawah asas 3. Okay, so kita ada ini. Dan kita ada ini. Ini pun ada. Okay, jadi first step kita tukarkan dulu. Okay, tukarkan semua kepada asas yang terringkas. Okay, jadi ini tak payah tukar kot. Okay, punca kuasa 2 bagi 9 sama dengan 3. Boleh terus tulis. And then 27 kita tukar kepada 3 kuasa 3. Okay, 121 kita tukar kepada 11 kuasa 2. Okay, and then darab dengan kuasa asal yang diberi. So, bila kita dapat ini, okay, kita darabkan dulu 2 kuasa yang ada. 1/2 kali 12. Okay, 12 saya pecahkan 2. Satu bahagian saya dapat 6. Okay, and then 2 kali 2 dapat 4. So, semua kuasa sudah didarab. Okay, sekarang saya boleh combinekan asas yang sama. Okay, so atas sebelah sama saya combine jadi 6 tambah 9. Bawah combine 4 tambah 11. And then saya dapat inilah. Okay, so saya dapat 11 kuasa 15 sama dengan 11 kuasa 15. Saya boleh terus pemudahkan. Okay, terus potong. So, saya tinggalkan 3, saya boleh combinekan. So, 3 saya tulis sekali, per adalah bermaknanya bahagi. Jadi, kuasa dia saya boleh tolak. Jadi, 3 kuasa 1 tolak 2. So, ini saya dapat 3 kuasa negatif 2. Belum siap sebab ini adalah indeks negatif. Belum siap sebab soalan adalah penghitungan nilai. Jadi, 1/3 kita mesti tukarkan 3 kuasa 2 kepada 1/9. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Okay, kita analisiskan dulu. Ada berapa asas yang mungkin terlibat dalam soalan ini? 2, 3 dan 5 okay, sudah merupakan nombor perdana. Jadi, dialah asas yang terringkas. Okay, 256. Kita boleh tukar kepada 2 kuasa 8. Jadi, dia adalah di bawah asas 2. Dia nanti boleh gabunglah dengan 2 kuasa 6. 81, okay, dia di bawah asas 3. So, saya boleh gabung dengan asas 3 kuasa 4 di atas. 5 sudah ringkas. Nanti kita boleh gabungkan. So, kita akan pecahkan 256
dan 81 kepada nombor asas 2 dan 3. So, bila saya tukarkan, dia akan jadi ada 2 kuasa. Okey. Okey, kita tengok 2 kuasa 6 kali 3/2. Sebab dia ada 2 kuasa, 1 dalam kurungan, 1 di luar. Kita darabkan dia. 3 sendirinya ada 4. Luar kurungan ada 3/2. Jadi kita darabkan kuasa dia. 5 pun ada 2 dalam kurungan -2 di luar 3/2. So, kita darabkan semua kuasa dalam kurungan dan luar kurungan. Okay, yang bawah 256 kita tukar kepada 2 kuasa 8. Nilai punca kuasa 8 saya bawa ke belakang sebagai kuasa pecahan 1/n. Jadi n itu adalah nilai punca kuasa dia. Okey, sama juga dengan 81. Saya tukar kepada 3 kuasa 4. Okey, ini punca kuasa 2. Jadi 1/2. Ini sudah siap. Okey, ini sudah siap. Okey, ringkaskan. Saya terus darabkan semua kuasa yang berkaitan. Saya akan dapatlah ini. And then kita boleh nampak jelas susunan dia. Siapa yang boleh combine dengan siapa. So, 2 kita boleh combinekan atas bawah 9 tolak 1. 3 tolak 6 tolak 2. And then 5 negatif 3 tolak negatif 2. So, negatif di sini akan jadi positif. Jadi negatif 3 tambah 2 kita dapat negatif 5. So, ini kita boleh terus kira dengan guna kalkulator. Okey. Ni. Okey. Ini kalau boleh kita tukar kepada pecahan positif dulu. Baru kita tekan dengan kalkulator. Okey. Kita akan dapat 20,736 bahagi 5. So, kita akan dapat 6,147.2. Okey, and then kita boleh tukarkan kepada bentuk pecahan seperti berikut. Okey, yang last. Okey, kita tengok soalan ini. Dia minta kita hitungkan nilai. Jadi di sini kita ada nombor yang besar 81 dan 27. Semua adalah nombor di bawah asas 3. Jadi 81 saya boleh tukar kepada 3 kuasa 4. 27 saya boleh tukar kepada 3 kuasa 3. Okey. Jadi saya tukarkan. Kemudian saya boleh gantikan nilai M sama dengan 2 dan N sama dengan negatif 5. So, saya akan dapat ini. Okey, dan saya akan darabkan semua. Saya akan dapat ini. So, next saya nak gabungkan asas yang sama. Kemudian 8 tolak-tolak jadi tambah. 8 tambah 10 tambah. Okey. Tambah tolak-tolak 35/2. So, saya akan dapat ini. Okey, dan untuk menyenangkan, okey, kita kirakan semua nilai di kuasa dia. Okey, saya akan tukarkan semua nombor kepada pecahan yang mempunyai penyebut 2. Okey. 8 saya akan tukar kepada suatu nombor yang ada penyebut 2 supaya nanti boleh gabung dengan ini. So, apa yang saya boleh tukar? Darab saja. 8 darab 2, 16. So, saya akan tukarkan 8 kepada 16/2. Okay, sama juga dengan ini. Saya akan tukarkan dia kepada negatif 10 kepada sesuatu pecahan yang mempunyai penyebut 2. So, negatif 10 darab 2, saya dapat negatif 20. Okay, yang ini sudah dalam bentuk yang saya nak ikut dia. So, saya masukkan saja. Okay, so saya akan dapat ini. Saya hilangkan kurungan. Negatif akan jadi positif. Positif negatif akan jadi negatif. So, sekarang saya sudah boleh selesaikan pecahan dia. 16 tambah 20, 36. Tolak 35. 36 tolak 35, saya dapat 1. So, saya dapatlah 3 kuasa 1/2. Yang ini kita boleh ringkaskan lagi. Okay, 1/2. Saya boleh bawa ke depan sebagai nilai punca kuasa 2. Okay, jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih.